TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua calon STPM 2021 yang sedang menonton di rumah sekarang. Apa khabar? Seperti biasa, anda sedang menonton Sukses STPM 2021 bersama saya Syamira Nazir. Di mana pada hari ini kita akan belajar sebuah mata pelajaran yang cukup dekat dengan jiwa saya sebagai salah seorang graduan jurusan perniagaan. Kerana kita akan belajar pengajian perniagaan dan kita akan fokuskan kepada kertas 3. Siapakah guru berpengalaman yang akan kongsikan ilmu beliau kepada anda semua? Nak tahu siapa? Ayo kita saksikan profil guru. Baiklah, dan di studio pada hari ini kita ada seorang guru cemerlang pengajian perniagaan, Cikgu Azmatun. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mira. Wah, manis ni Cikgu hari ini. Baik Cikgu, hari ini kita akan nak belajar mata pelajaran pengajian perniagaan untuk kertas 3, betul Cikgu? Betul Mira. Untuk semester ketiga. Untuk semester ketiga. Ya. Pastinya pelajar di rumah sana pun turut serta orang kata tak sabar dan teruja untuk mengetahui bagaimana teknik dan juga cara untuk mereka peroleh markah yang maksima. Jadi silakan Cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar calon-calon STPM 2021. Hari ini bersama dengan Cikgu. Okey, di studio hari ini Cikgu ditemani oleh kita punya pengacara yang cantik manis, Mira. Okey, akan bersama Cikgu, menemani Cikgu bersama-sama semua pelajar di rumah sana yang menyaksikan program Sukses STPM 2021. Jadi tanpa membuang masa lagi, hari ini Cikgu nak mengajar bagaimana pelajar-pelajar untuk mendapat keputusan ataupun mendapat markah yang maksimum untuk kertas pengajian perniagaan semester ke-3. Jadi sebelum kita pergi kepada slot yang seterusnya, Cikgu nak mengajar bagaimana menggunakan kaedah ILU. Juga nanti Cikgu nak ajar bagaimana nak mengajar tentang teknik SPBJ dan juga FHC dalam menjawab pengajian perniagaan. Jadi sebelum itu kita lihat dulu apa yang kita telah pelajari dalam semester ke-3. Kita ada 4 subtopik yang kita perlu kuasai dalam semester ketiga, iaitu kita belajar tajuk keusahawanan 30 waktu. Kita juga belajar rancangan perniagaan 32 waktu. Dan topik ketiga kita kuasai perniagaan antarabangsa. Dan yang keempat kita belajar etika perniagaan dan tanggungjawab sosial. Kita kuasai dan kita belajar dalam kelas sebanyak 20 waktu. Jadi ini adalah topik-topik yang kita telah pelajari sebenarnya dalam semester ke-3. Jadi hari ini kita nak fokus kepada bagaimana kita nak menjawab persoalan peperiksaan. Jadi untuk format kertas soalan pengajian perniagaan ini kita ada 2 bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B, di mana bahagian A mempunyai soalan esei struktur. Di mana kalau pelajar-pelajar boleh lihat di skrin adalah 50 markah daripada bahagian A, dan dalam bahagian A ada 10 esei struktur, dan bahagian B kita ada 2 bahagian soalan, iaitu kita ada soalan nombor 11 dan juga soalan nombor 12 dan 13, di mana pelajar-pelajar perlu menjawab salah satu, sama ada soalan 12 ataupun soalan 13. Cikgu, saya ada satu soalan Mira. nak tanya Cikgu. Disebabkan ada 2 bahagian, bahagian A dan juga bahagian B, bahagian mana yang pelajar perlu beri penekanan Cikgu? Sebenarnya pelajar
Terima kasih Mira untuk soalan tu tadi. Okey, sebenarnya dua-dua bahagian sangat penting kerana kalau pelajar tidak menjawab salah satu bahagian soalan bermakna pelajar kurang markah, di mana bahagian A kita 50 markah diperuntukkan dan bahagian B 50 markah. Jadi keseluruhan markah adalah 100 markah. Bermakna kalau pelajar tidak menjawab salah satu bahagian, jadi pelajar dah dapat kurang markah kan? Betul tak? Jadi kedua-dua bahagian sangat penting untuk kita kuasai. Baik. Okey, jadi ini adalah tips masa menjawab. Kita ada 1 jam 45 minit sahaja untuk kertas kita ni. Kita tak punya banyak masa. Jadi kita peruntukkan 30 minit setiap satu bahagian soalan. Untuk soalan esei nombor 1 kita peruntukkan 30 minit. Untuk soalan kajian kes kita peruntukkan 30 minit. Dan untuk soalan pilihan sama ada 12 atau 30 minit je masa kita ada untuk menjawab soalan ini. Dan 15 minit lagi kita peruntukkan untuk kita membuat perancangan untuk menjawab. Sama ada kita menggariskan kata tugas soalan, kata kunci soalan, mengeluarkan fakta-fakta. Okey, conteng dulu kertas kita punya kertas soalan tu, keluarkan semua fakta-fakta yang ada dan kita barulah memulakan menulis jawapan kita. Okey. Boleh pelajar setakat ini? Boleh cikgu. Ya. Baiklah cikgu. Cukup jelas penjelasan cikgu tentang cara ataupun format kertas peperiksaan pengajian perniagaan untuk kertas 3 ini dan juga cara strategi untuk mendapatkan markah yang maksimum. Kalau macam tu kita berhenti berehat seketika. Kepada semua pelajar STPM di luar sana, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini hanya di Sukses STPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses STPM 2021. Masih lagi dalam mata pelajaran kita iaitu pengajian perniagaan kertas 3. Dan pada segmen kali ini, Cikgu Azmatun akan memberi penekanan pula bagi kaedah ILU dan juga cara menjawab 3 tahap soalan rendah, sederhana dan juga tinggi. Baiklah Cikgu Azmatun, apa yang dimaksudkan dengan kaedah ILU ni Cikgu? Mira, okey, sebenarnya teknik mengingat fakta ini menggunakan kaedah I love you Oh, I love you. I love you. Okey. Okey. Jadi sebenarnya teknik ini sebenarnya digunakan untuk memudahkan pelajar bagaimana cara belajar mengingati fakta. Jadi tanpa membuang masa lagi, cikgu nak terangkan bagaimana penggunaan kaedah ILU ataupun I love you ni untuk pelajar-pelajar boleh guna dalam pelajar-pelajar belajar untuk mendapatkan skor dalam subjek pengajian perniagaan. Jadi I itu adalah bagaimana teknik mengingat, iaitu ingat sukatan mata pelajaran. Sebelum kita pergi kepada membuat latihan, ujian dan sebagainya, kita kena tahu apakah yang kita belajar. Jadi kita kena tahu sukatan mata pelajaran, fakta-fakta yang kita kena kuasai dalam topik semester ketiga ini. Kata tugas soalan, bentuk soalan, nanti cikgu akan huraikan lebih lanjut lagi. L adalah membuat latihan. Jadi berpandukan kepada nota-nota yang kita ada, kita kena buat latihan, tulis semula fakta dan akhir sekali uji di mana kita guna balik semula kertas-kertas soalan ataupun soalan-soalan yang telah diberikan itu tanpa melihat nota, kita menulis semula fakta-fakta yang kita telah kuasai dan kita cuba jawab tanpa melihat nota. Jadi kita tengok teknik menjawab soalan untuk bahagian A ini sebab apa? Kita kena tahu keseluruhan sukatan mata pelajaran sebab untuk topik ini kita menguasai keempat-empat topik. Jadi sebab tu kita kena mengetahui, ingat semua sukatan mata pelajaran dan fakta yang ada dalam kita punya sukatan. Jadi kita tengok strategi menjawab. Yang pertama adalah setiap jawapan mesti ditulis pembuka jawapan. Jadi jangan lupa bahawa setiap soalan, setiap jawapan sebelum menulis kena tulis dulu pembuka jawapan. Setiap fakta jawapan perlu diasingkan daripada huraian. Bermakna nampakkan perbezaan mana fakta, mana huraian. Okey. Dan yang ketiga, setiap jawapan mesti mengandungi fakta, huraian dan juga contoh. Okey. Dan yang keempat, jawapan boleh ditulis dalam bentuk
point, nombor, abjad ataupun huruf. Dan yang kelima, menggariskan kata kunci dan juga kata tugas soalan. Yang keenam, pelajar boleh menjawab ikut peruntukan markah. Kalau 6, jawab 6 markah. Kalau 10, jawab 10 markah. Yang ketujuh, menyertakan rajah dan jadual untuk menyokong jawapan. Kalau soalan meminta melukis gambar rajah, bermakna pelajar mesti lukis gambar rajah. Dan yang ke-8, rajah dan jadual perlulah dilukis dan dilabelkan dengan kemas. Jadi ini adalah strategi untuk menjawab. Jadi cikgu terangkan juga kepada pelajar-pelajar arah soalan yang ada dalam kertas pengajian perniagaan ini. Jadi kita ada 3 arah soalan: rendah, sederhana dan tinggi. Kalau kita lihat di sini, kata tugas soalan untuk arah rendah, nyatakan, senaraikan, berikan. Di mana elemen dalam jawapan hanyalah memberikan fakta sahaja. Untuk arah sederhana, kata tugasnya huraikan. Huraikan bermakna ada 2 elemen yang perlu ada dalam jawapan, iaitu fakta dan huraian. Atau contoh yang sesuai. Dan untuk aras tinggi, kata tugas jelaskan dan terangkan. Jadi untuk aras tinggi ini ada 3 elemen yang perlu ada dalam jawapan pelajar, iaitu fakta, huraian dan contoh. Jadi ini adalah arah soalan yang perlu pelajar ketahui sebelum pelajar mula menjawab soalan dan juga dalam membuat latihan dan juga ujian. Kita lihat satu persatu bagaimana cikgu nak tunjukkan contoh soalan dan juga cadangan jawapan mengikut arah soalan itu tadi. Bagi kata tugas senaraikan, nyatakan, berikan. Seperti mana yang cikgu dah nyatakan tadi, bahawa elemen yang perlu ada dalam soalan nyatakan, berikan dan juga senaraikan hanyalah fakta sahaja. Tetapi dalam struktur soalan pelajar-pelajar, pelajar kena mengetahui ada 4 elemen yang penting, iaitu kata tugas, bilangan fakta, situasi dan juga kata kunci soalan. Jadi untuk soalan ini, contoh soalan nyatakan 4 elemen rancangan organisasi dalam rancangan perniagaan bagi pengilang pakaian. Dekat sini, nyatakan adalah kata tugas soalan. 4 adalah bilangan fakta yang dikehendaki oleh soalan. Fakta yang perlu diberikan. Dan elemen rancangan organisasi adalah kata kunci bahawa soalan ini daripada topik rancangan perniagaan, dan pengilang pakaian adalah situasi, bermakna dalam jawapan mesti ada ditulis pengilang pakaian. 4 markah. Tadi 4 markah. Jadi cadangan jawapan sebegini, bermakna kita tulis pembuka jawapan dulu. 4 elemen rancangan organisasi dalam rancangan perniagaan bagi pengilang pakaian ialah 1. Struktur organisasi perniagaan membuat pakaian, 1 markah. Yang kedua, matlamat dan strategi organisasi membuat pakaian, 1 markah. Senarai kaki tangan pengurusan beserta gaji dan bilangan serta status, 1 markah. Dan yang keempat, senarai butiran lengkap jawatan beserta kelayakan akademik dan kemahiran, 1 markah. Jadi peruntukannya adalah 1 fakta, 1 markah. Mana-mana 4 yang pertama, tiada huraian diperlukan sebab kata tugasnya senaraikan, nyatakan dan berikan sahaja. Kita tengok kata tugas yang kedua untuk aras yang kedua, yang sederhana, iaitu huraikan. Jadi kalau kita tengok soalan, huraikan 2 sumber modal formal dalam bentuk pinjaman yang boleh diperolehi oleh seorang usahawan. Makanya 4 juga. Kita tengok cadangan jawapan. Cadangan jawapan, 2 sumber modal formal dalam bentuk pinjaman yang boleh diperolehi seseorang usahawan ialah jangan lupa pembuka jawapan. Pertama,
pinjaman daripada kerajaan. 1 markah untuk fakta. Diperoleh daripada agensi kerajaan seperti MARA, Tekun, Bank SME, MECD dan lain-lain. 1 markah untuk huraian fakta pinjaman daripada kerajaan. Okey. Fakta kedua, overdraft. 1 markah. Okey, huraiannya. Okey, 1 kemudahan jangka pendek yang disediakan oleh Bank Perdagangan di mana seseorang pelanggan yang mempunyai akaun semasa dibenarkan mengeluarkan wang melebihi baki yang ada di dalam akaun setakat had yang telah ditetapkan. Jadi, 2 yang pertama ataupun jawapan yang ditulis, 2 pertama akan dapat markah. Okey, 1 fakta 1 markah, 1 huraian 1 markah. Jadi jarak 2 jadi 2 fakta 4 markah. Tapi kan cikgu, saya nak tanya juga, anda kata pelajar terlupa untuk memberi orang kata contoh, terlupa untuk memberikan huraian. Mereka hanya memberikan contoh sahaja. Boleh ke cikgu ataupun markah dia akan kurang? Boleh. Kalau kata tugas soalan huraikan, pelajar dia tak bagi huraian kan, dia hanya memberi contoh terus, dia beri contoh. Jadi kita boleh dapat markah lagi. Pelajar masih lagi boleh dapat markah sekiranya contoh itu relevan sesuai dengan fakta yang hendak dihuraikan. Jadi tak ada masalah. Boleh kita terima. Okey, kita tengok kata tugas ataupun aras soalan yang ketiga yang tinggi, iaitu terangkan dan jelaskan. Ada 3 elemen yang perlu ada dalam kata tugas terangkan dan jelaskan ini, iaitu fakta, huraian dan contoh kan. Okey, jadi kita tengok contoh soalan. Okey, terangkan 2 pendekatan tindakan beretika sesebuah organisasi perniagaan. 6 markah. Pelajar nak cuba jawab tak? Mesti. Siapa boleh jawab? Okey. Okey, mari kita tengok cadangan jawapan. Okey, kita tengok cadangan jawapan. Okey, untuk soalan ini. 2 pendekatan tindakan beretika sesebuah organisasi perniagaan ialah okey, pendekatan keadilan, pembuatan keputusan yang berasaskan kesamarataan kepada setiap individu dalam sesuatu kelompok manusia. Okey, itu adalah huraian pertama. Okey, huraian kedua, keputusan dan gelagat beretika dinilai dari segi keadilan semasa mengagihkan kos dan faedah dan contoh. Contohnya kena tulis contohnya ataupun pelajar boleh tulislah C1 boleh juga. Okey. Pekerja lelaki dan wanita tidak harus menerima gaji yang berlainan jika mereka melakukan kerja yang sama. Ini contoh cadangan jawapan bagaimana nak jawab soalan terangkan. Okey, mesti ada fakta, ada huraian dan ada contoh. Okey, ini pendekatan yang kedua ataupun fakta kedua. Kita tengok pendekatan hak moral 1 markah. Huraiannya menggariskan bahawa setiap individu mempunyai hak asasi dan kebebasan yang tidak boleh dicabuli oleh keputusan yang dibuat seseorang individu. 1 markah. Okey, huraian kedua, keputusan beretika adalah langkah yang terbaik diambil untuk mengekalkan hak-hak setiap individu yang terlibat. 1 markah. Dan kita bagi 1 contoh, iaitu contohnya seseorang majikan perlu menghormati hak pekerja walaupun bertentangan dengan keperluan majikan untuk melihat pekerja-pekerja lebih cenderung dan lebih proaktif. Jadi kalau tengok contoh jawapan ini, bermakna huraian contoh, untuk ini 6 markah, bermakna huraian ni 1 dah cukup sebab ada 2 fakta kan. Jadi 2 huraian dan 2 contoh. Jadi ini cikgu bagi ekstra lah huraian. Cuma cikgu nak tunjukkan bahawa ayat huraian itu mestilah ayat yang lengkap. Tak boleh ditulis atau pendek-pendek ataupun tidak sampai maksudnya. Jadi huraian itu mestilah lengkap. Okey, kita tengok satu lagi. Cikgu nak tunjukkan soalan contoh perbezaan. Contoh perbezaan, ini soalan contoh untuk soalan perbezaan. Berikan perbezaan antara perniagaan dengan usahawan dari aspek matlamat dan skala perniagaan. 4 markah. Okey, macam mana nak jawab soalan perbezaan ni pelajar-pelajar? Okey.
Jadi yang penting yang perlu ada dalam soalan perbezaan adalah aspek itu yang perlu ditulis oleh pelajar. Jangan lupa aspek itu, kerana bila perbezaan kita nak melihat apakah yang kita bezakan, aspek apa ataupun dimensi apa. Okey, untuk contoh jawapan soalan ini tadi, jadi dia minta perbezaan peniaga dengan usahawan dari aspek matlamat dan juga skala perniagaan. Jadi dia dah berikan dalam soalan apakah aspek yang nak dibezakan. Jadi kita nak bezakan yang pertama sekali daripada segi matlamat, iaitu usahawan mementingkan keuntungan di samping mengutamakan sumbangan dan khidmat kepada masyarakat dan negara. Okey, peniaga pula daripada segi perbezaan matlamatnya untuk mendapatkan keuntungan bagi menjara diri sendiri dan keluarga serta mengamalkan falsafah cukup makan, tanpa mengambil kira sumbangan kepada masyarakat dan negara. Itu perbezaan yang pertama. Perbezaan yang kedua kita nak lihat daripada skala perniagaan, di mana usahawan di peringkat awal hanya berskala kecil tetapi sentiasa mencari peluang untuk mengembangkan perniagaan. Skala kepada yang lebih besar. Jadi mengembangkan perniagaan ini. Dan untuk peniaga berskala kecil dan kurang berupaya untuk mengembangkan perniagaan. Satu markah. Jadi untuk soalan perbezaan, 1, 2, 3, 4. Jadi 4 markah. Untuk soalan perbezaan. Begitu juga kalau soalan perbandingan. Perbandingan dan perbezaan lebih kuranglah dia punya cara menjawab soalan. Jadi yang penting adalah aspek dimensi yang perlu yang perlu ditekankanlah di situ, cikgu. Dan mungkin cara selamat untuk menjawab bagi soalan perbezaan ataupun perbandingan ini ialah dengan membuat kotak, cikgu, betul, supaya Mira. pemeriksa pun lebih senang untuk menanda. Baik cikgu, selesai kita di bahagian A untuk esei struktur. Banyak telah cikgu memberi penekanan dan juga kongsikan tips ataupun cara yang terbaik untuk menjawab. Kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini untuk lebih banyak perkongsian ilmu daripada Cikgu Azmatun. Jangan ke mana-mana, hanya di Sukses STPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses STPM 2021, di mana hari ini kita akan belajar mata pelajaran pengajian perniagaan kertas 3, dan kepada pelajar semua kita dah masuk segmen bahagian B, iaitu kajian kes. Apa pula yang dimasukkan dengan kajian kes ini dan bagaimana cara yang terbaik untuk pelajar menjawab soalan yang berkaitan. Jadi, ayo kita tanya kepada guru kita yang berpengalaman, Cikgu Azmatun. Silakan Cikgu. Terima kasih Mira. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi untuk kita punya bahagian soalan seterusnya, iaitu bahagian B. Jadi untuk bahagian B ni kita nak lihat pula kepada bagaimana kita nak menjawab soalan kajian kes dan juga nanti soalan nombor 12 dan nombor 13. Jadi kita tengok dulu macam mana strategi untuk kita nak jawab soalan kajian kes dalam bahagian B ini. Jadi cikgu nak memperkenalkan teknik ataupun bagaimana pelajar boleh mengingat langkah menjawab soalan kajian kes menggunakan teknik SPBJ ataupun saya pasti boleh jawab. Ada 4 langkah yang boleh pelajar-pelajar gunakan untuk menjawab soalan kajian kes bila buat latihan ke, buat ujian sendiri kat rumah ke. Jadi yang pertama sekali adalah kena baca soalan. Tu S saya. S untuk soalan. Baca soalan kes dulu. Jangan baca petikan dulu. Kalau kes ni kita ada petikan tau Mira. Jadi jangan baca petikan dulu, baca soalan dulu. Yang kedua, kita P, iaitu pasti ataupun mengenal pasti apakah fakta yang ada dalam soalan. Fakta apa yang ditanya oleh soalan. Ingat tu pelajar. Sebab tu kena kuasai sukatan mata pelajaran apa yang kita belajar. Dan langkah ketiga B, boleh iaitu baca petikan kes. Barulah kita baca. Setelah kita baca soalan, kita kenal pasti fakta, kita dah conteng-conteng apa fakta yang nak dikeluarkan dalam sukatan yang kita dah belajar. Dan kita barulah kita baca petikan. Apa yang ada dalam petikan, apa yang berkaitan dalam petikan, apa fakta yang disebut dalam petikan dan kaitan yang ada dalam
kes petikan itu. Okey, dan langkah terakhir barulah kita J jawab, barulah kita tulis jawapan. Jadi supaya kita tidak orang kata kalut ataupun jawapan kita itu nampak tersusun, jadi kita boleh gunakan 4 langkah ini. Okey, saya pasti boleh jawab SPBJ. Jadi baca soalan, kenal pasti fakta, okey, baca kes petikan. dan last sekali jawab, baru jawab. Okey. Okey. Jadi cikgu nak tunjukkan bagaimana struktur pelajar-pelajar boleh menjawab soalan kajian kes ini. Jadi untuk soalan kajian kes, pelajar boleh menjawab dalam bentuk kotak juga. Okey. Di mana pelajar boleh kategorikan fakta, huraian definisi fakta dan juga kaitan kes dekat tepi sekali. Okey. Jadi dalam fakta kena nyatakan fakta berdasarkan pentafsiran atau analisis yang ada dalam petikan soalan ataupun petikan yang diberikan dalam soalan. Okey, markah akan diperuntukkan sebanyak 1 markah untuk setiap fakta. Jadi, untuk fakta kita mesti beri definisi. Okey, definisi fakta mesti diberikan atau huraian bagi setiap fakta kita berikan. Okey, sama ada fakta itu fakta umum ataupun fakta khusus. Okey, ayat huraian tu mesti lengkap. Okey, peruntukan markah untuk huraian ini adalah 1 markah juga, sama macam fakta 1 markah. Okey, kaitan kes, okey, ayat, tulis ayat dari kes mengikut kesesuaian fakta, okey, dan kes yang berkaitan. Jadi dalam petikan itu kita akan kaitkan dengan apa fakta yang kita tulis tadi tu. Okey, jadi kaitan kes itu mesti ada kaitan dengan fakta. Okey, kaitan kes yang sama boleh digunakan dalam fakta yang berbeza. Maksudnya sekiranya fakta pertama kita dah ambil ayat kaitan kes tersebut, fakta kedua masih lagi berkaitan, boleh digunakan petikan tersebut untuk fakta kedua, jadi boleh ditulis dalam kaitan kes fakta kedua. Dan peruntukan markah, okey, untuk kaitan kes ini, okey, bergantung kepada markah soalan ni. Kadang-kadang ada 2, 1 kaitan, ada 1, okey. Okey, jadi itu bergantung kepada peruntukan markah. Okey, jadi boleh juga pelajar-pelajar menjawab dalam bentuk esei biasa. Bermakna kalau tak nak, ada juga pelajar-pelajar yang dia mungkin rasa lambat, dia nak lukis kotak, dia boleh juga menjawab dalam bentuk esei bertulis biasa. Jadi mengikut flow macam soalan struktur bahagian A tadi, fakta huraian contoh kan. Okey, tapi yang ini tak boleh tulis contohlah, kita tulis fakta huraian kaitan kes. Okey, untuk soalan, okey, ini cikgu bagikan 2 contoh soalan bagaimana menjawab kes. Okey, petikan kes ni cikgu tak dia sertakan. Okey, ini sebagai contoh bagaimana nak memberitahu kepada pelajar bagaimana cara untuk menjawab soalan kes. Okey, jadi untuk soalan yang pertama, okey, jelaskan ciri-ciri peribadi Florence sebagai usahawan. Bermakna kalau kita tengok soalan itu, kita tahu bahawa tajuk ataupun fakta yang berkaitan adalah dalam tajuk keusahawanan kan, bab 1 tadi. Okay, sebab dia tajuk ciri-ciri peribadi usahawan. Okey, 18 markah. Nampak markah dia banyak. Jadi maksimum untuk soalan kes ni maksimum tadi lebih kurang dalam 35 markah untuk soalan kes ya. Okey, ini contoh soalan. Okey, yang kedua, terangkan kaedah bagi memulakan perniagaan yang paling tepat untuk dilaksanakan oleh Haji Bakar. Ini sebenarnya kes yang berbeza-beza ya soalan ini. Cikgu hanya nak menunjukkan bagaimana contoh soalan kepada pelajar-pelajar. Okey, jadi kita tengok bagaimana cadangan jawapan. Okey, yang pertama tadi, okey, jangan lupa setiap jawapan pelajar kena tulis pembuka jawapan sebagai nampaklah jawapan itu ditulis dengan baik, dibuat perancangan dengan baik. Okey, kita tengok fakta yang pertama, iaitu ciri-ciri peribadi usahawan kreatif. Okey, fakta 1 markah kita bagi. Okey, kalau tepat. Okey, huraian, mesti beri huraian tentang fakta itu, keupayaan untuk menghasilkan produk atau idea baru, okey, atau idea yang unik. Okey, 1 markah. Dan kaitan kes. Okay, kaitan kes ni kita ambil daripada petikan lah. Jadi bila kita ambil daripada petikan, kita kena salin ayat petikan tu dengan lengkap. Jangan salin separuh-separuh. Okey, supaya nanti takut pemeriksa tak jumpa pula kat mana kita ambil petikan tersebut. Okey, jadi kita ambil memulakan perniagaan dengan mengumpulkan hasil
kraft tangan yang sangat berjaya di Malaysia. Bermakna kat sini ayat ini menerangkan tentang ada kaitan dengan kreatif tadi. Okey. Beliau telah mencampurkan seramik ke dalam koleksi kraft tangannya kerana permintaan untuk produk yang diperbuat daripada seramik semakin meningkat. Itu 1 markah. Okey, kita tengok fakta yang kedua. Faktanya inovasi, di mana huraiannya perubahan, penambahan ataupun baharuan produk atau perniagaan sedia ada 1 markah. Okey, lepas tu kita bagi ini huraian kaitan kes dia. Syarikat pernah mempromosikan barangan sehingga ke pusat membeli belah. Yang ini adalah kaitan kes yang ada kaitan dengan inovasi. Jadi kita tengok fakta yang ketiga, berwawasan atau berpandangan jauh, sentiasa maju ke hadapan dan mempunyai matlamat. Florence menyedari bahawa TMS perlu mempunyai keunikan dalam produknya. Jadi kat sini ada kaitan tentang berwawasan dan berpandangan jauh tadi kan. Fakta yang keempat, inisiatif, sama juga berikan huraian, mengambil tindakan proaktif, usaha yang tinggi atau bekerja keras. 1 markah. Kaitan kes, mendapatkan kemahiran dalam pengeluaran seramik. Jadi semua ini adalah mesti ada kaitan dengan fakta-fakta yang kita berikan untuk jawapan tersebut. Ini yang ke-6. Jadi 18 markah. Lebih kurang kita ada 6 fakta kan, ada 6 huraian dan 6 kaitan kes, lebih kurang ada 18 markah. Seterusnya kita tengok pula untuk soalan yang kedua. Kaedah bagi memulakan perniagaan yang paling tepat untuk dilaksanakan oleh Haji Bakar. Ini soalan lainnya sebenarnya. Tadi tu kes lain, yang ni dah kes lain. Cikgu ambil contoh yang lain pula. Di mana untuk soalan ini ada 2 fakta. Franchise dan memulakan perniagaan. Dekat mana cikgu dapat fakta ni? Sebenarnya fakta ni ada dalam kaitan kes. Dalam petikan. Huraian fakta 4 markah, kaitan kes 4 markah. Huraian fakta untuk kelemahan mana-mana satu. Kalau kita jawab franchise, bermakna kita kena bagi huraian kelemahan untuk memulakan perniagaan. Kalau kita bagi fakta yang tepat ini adalah memulakan perniagaan sendiri, bermakna kelemahan ini kita kena bagi kelemahan untuk franchise. Akhirnya tukar macam tu. Sebab kita nak dapatkan yang paling tepat, tapi kita kena menyebut apakah kelemahan yang satu lagi kan. Dan kaitan kes, bagi huraian fakta kelemahan. Jadi ini 10 markah. 10 markah saja. Jadi cara menjawab dia, kita bagikan fakta. Yang pertama, kalau kita memilih memulakan perniagaan franchise itu yang paling tepat. Jadi kita bagilah kebaikan franchise. Huraian pertama, dan kaitan kes untuk memulakan perniagaan. Huraian kedua, apa dia kebaikan franchise, di mana franchise mendapat khidmat sokongan daripada franchiser. Kaitan kes dia, yuran permulaan untuk sistem penyenamaan dan latihan. Itu adalah kaitan dengan bagaimana franchisee itu mendapat sokongan daripada franchiser kan. Dan kebaikan yang ketiga, dan akhirnya kita nak ada 4 untuk kebaikan kan. Dan akhir sekali kita boleh bagi 1 kelemahan untuk mengukuhkan untuk fakta memulakan perniagaan tadi. Jadi kita bagi tadi franchise, kita pilih franchise, jadi kelemahan memulakan perniagaan sendiri. Jadi kita bagi 1 huraian kelemahan dan kita bagi 1 kaitan kes untuk mengukuhkan kita punya jawapan untuk cikgu boleh cikgu tukar kepada slide yang tadi sebelum ni tadi cikgu. Yang mana Mira nak tanya saya ada satu soalan nak tanya kepada cikgu. Apa yang Mira perasan cikgu, bagi setiap contoh jawapan yang diberi pasti ada kaitan kes yang ditulis di situ. Andai kata pelajar tak tulis lah cikgu, mereka hanya memberikan fakta, huraian tetapi tak tulis perkataan kaitan kes tu. Boleh ke cikgu? Sebenarnya boleh. Tak ada masalah. Asalkan sekiranya, kalaulah kata tadi macam soalan struktur kita tulis contoh. Kalau ini kaitan kes, sepatutnya kita kena tulis kaitan kes. Tetapi bila pelajar, mungkin dia terlupa. Tetapi ayat itu mesti ayat yang lengkap. Jadi mungkin kita boleh tahu bahawa ayat itu adalah ayat daripada petikan
kes. Jadi sebab itu tadi tu cikgu ingatkan bahawa pelajar-pelajar bila menulis tu nampakkan perbandingan mana fakta, mana huraian, mana kalau contoh-contoh. Kalau kaitan kes ni kaitan kes. Jadi kalau sekiranya tak tulis pun kaitan kes, maknanya kalau guru ke pemeriksa ke membaca, dia masih lagi faham, oh ini adalah ayat kaitan kes, masih lagi boleh. Tapi seelok-eloknya, yang secantik-cantiknya jawapan, tulislah kan, supaya memudahkan kalau guru nak semak latihan ke pemeriksa untuk menyemak kertas ke kan, jadi lebih mudah. Okay? Wah. Baik, itu dia penjelasan cikgu tentang kajian kes ni. Apa sebenarnya kajian kes ni, dah faham dah, dan juga bagaimana untuk mengaplikasikan kaedah SPBJ. Baik cikgu, kalau macam tu kita berhenti berehat seketika. Kepada semua pelajar STPM di luar sana, jangan ke mana-mana untuk lebih banyak perkongsian daripada Cikgu Azmatun. Kita kembali selepas ini hanya di Sukses STPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali kita dalam Sukses STPM 2021. Kali ini di segmen ini Cikgu Azmatun akan memberi fokus ataupun penekanan masih lagi di soalan bahagian B, tetapi esei konsep. Apa pula esei konsep tu? Silakan cikgu. Ya, terima kasih Mira. Semua pelajar di luar sana harap-harap masih kekal setia menonton cikgu dan juga Mira kat sini Okay, jadi cikgu nak sambung. Okay, kita punya untuk teknik menjawab soalan, kita bahagian B lagi, tapi untuk esei konsep, iaitu soalan nombor 12 dan nombor 13. Kat sini kita boleh guna kaedah FHC, fakta huraian contoh. Tadi ILU, lepas tu SPBJ, lepas tu kita guna FHC untuk kaedah menjawab soalan esei konsep ini. Okey, jadi pelajar-pelajar kita tengok terus, sebenarnya tak ada perbezaan untuk esei struktur dan esei konsep ni. Berbezanya adalah markah je sebenarnya. Daripada segi teknik kata tugas soalan sama sahaja. Okey, cara menjawab itu sama saja. Yang berbeza adalah kalau esei struktur tadi mungkin satu huraian saja untuk fakta, tetapi untuk esei konsep ni mungkin memerlukan 2-3 huraian dan juga mesti diberikan contoh. Okey, sebab untuk soalan esei struktur ini, esei konsep ini, bahagian B ni, dia arasnya aras tinggi. Jadi kata tugas soalannya biasanya jelaskan, terangkan. Okey, kalau kita lihat pada contoh-contoh soalan. Jadi kita tengok terus kepada contoh soalan. Okey, jadi contoh soalan terangkan atau jelaskan, sebab dia melibatkan markah yang banyak, jadi dia memang kata tugasnya terangkan, jelaskan. Okey, yang pertama kita tengok terangkan proses merealisasikan idea. Okey, ini markah 18 markah. Okey, panjang lah kan jawapannya. Jadi kita tengok markah banyak, memang panjang lah. Jadi kita tahu bahawa proses merealisasikan idea, okey, dia tak bagi kita 5 ke 6 ke, dia bagi secara umum saja kan. Jadi proses merealisasikan idea. Jadi di sini kita mesti kata tugas soalan terangkan, tadi kita dah tahu, cikgu dah ajar bagaimana kata tugas terangkan, jelaskan, mesti ada 3 elemen, iaitu fakta, huraian dan contoh. Okey, jadi untuk kita nak bagi apa faktanya, okey, jadi kita belajar dalam sukatan mata pelajaran kita, okey, di mana proses merealisasikan idea ada 7 proses kan. Jadi kita nak kena huraikan ke 7 proses ini, sebab dia tak nyatakan berapa kan, 5 ke 6 ke, jadi kita kena bagi semualah. Pemahaman kita kena bagi semua ke 7. Jadi untuk peruntukan markah, 1 fakta 1 markah, bermakna ada 7 fakta, kita ada 7 markah. Okey, 1 huraian 1 markah, jadi kita ada 7 fakta, kita ada 7 markah, dan setiap satu contoh kita akan bagi 7 markah juga, sebab ada 7 fakta 7 contoh lah kan. Okey, jadi untuk jumlah ada 21, tapi dia nak 18. Jadi kalau kita boleh memberikan lengkap begini 21 markah, bermakna maksimum kita akan dapat 18 markah lah. Okey, ini adalah bagaimana kita membuat perancangan peruntukan. Kita nak tahu macam mana kita nak dapat maksimum markah. Bermakna walaupun kita tengok 18, kita jangan skip di mana-mana. Jangan kata tak bagi contoh ke apa, kita kena bagi juga ke ketiga-tiga elemen tersebut. Jadi kita cikgu tunjukkan bagaimana cadangan jawapan yang baik untuk pelajar-pelajar boleh jawab.
Okey, soalan ini proses merealisasikan idea. So, tahap pertama adalah tahap idea, iaitu bagi huraian, idea dijana, dikumpul dan disenaraikan. So, cukup satu huraian untuk memadai untuk soalan ini sebab kita ada 7 fakta. Jadi, kita nak bagi 7 huraian dan 7 contoh saja. Jadi, tak perlu beri banyak huraian. Okey, dan kita bagi satu contoh yang berkaitan di mana tahap idea adalah sumber utama idea termasuk sumber dalaman dan sumber luaran seperti pekerja, pelanggan, pesaing, pengedar, pembekal dan lain-lain. Okey. Okey. Untuk fakta kedua iaitu tahap menapis idea, kita dapat 1 markah untuk fakta. Jadi, kita bagi satu huraian iaitu tahap menapis idea merupakan idea-idea yang menjanjikan kejayaan dikenal pasti dan idea-idea yang kurang praktik digugurkan. Contoh, kaedah penilaian yang digunakan dalam peringkat ini ialah senarai penilaian sistematik pasaran apabila setiap idea baru dinyatakan dalam bentuk nilai utama, merit dan faedah-faedah usaha menyediakan senarai semak dan mengandungi semua aspek penilaian. 1 markah. Okey, begitu juga untuk tahap ketiga ataupun proses ketiga. Bagikan fakta, bagikan huraian, berikan contoh. Kan? Okey. Tahap keempat iaitu menguji konsep. Kita bagikan huraian apa tu maksud menguji konsep dan kita bagikan contoh yang bersesuaian dengan soalan. Okey, ada soalan pula dengan fakta. Okey. Sebenarnya kalau soalan langkah-langkah ni seelok-eloknya pelajar mesti berikan contoh yang ada kaitan daripada langkah pertama tadi sehinggalah langkah terakhir. Itu lebih nampak pemahaman pelajar itu dia memang faham tentang langkah-langkah proses tersebut. Okey, ni fakta kelima. Okey, berikan huraian, berikan contoh. Okey, fakta keenam, berikan satu huraian, berikan satu contoh. Okey. Dan tahap ketujuh, tahap terakhir iaitu tahap mengkomersialkan produk. Bagi satu huraian untuk mengkomersialkan, tahap mengkomersialkan dan bagi satu contoh yang bersesuaian. Sebab tu kalau boleh berkaitan jadi lebih cantik flow jawapan itu kan. Jadi kita peruntukkan tadi satu fakta, satu markah, satu huraian, satu markah, satu contoh, satu markah. Jadi kita ada 7 fakta. Darab dengan 7 kita ada 21 markah kan. Tapi kita nak maksimum 18 markah je. Jadi bila kita bagi komplit ni bermakna kita boleh dapatlah 18 markah. Okey, markah penuh tadi kan. Jadi ini panduan pemarkahan soalan proses atau langkah. Okey, cikgu tunjukkan kalau keadaannya ataupun situasi yang pertama. Okey. Langkah 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul, 5 betul. Jadi semua betul lah. Tak ada masalah, tak ada isu kat situ. Okey, keadaan kedua. Langkah 1 betul. Tiba-tiba langkah 2 tak ingat. Tinggalkan saja. Langkah 3 tulis langkah 3. Betul, 4 betul, 5 betul. Jadi kita akan hilang markah dekat langkah kedua je kan. Okey, langkah untuk yang ketiga. Okey, langkah 1 betul. Langkah 3, 4, 5. So kita dah skip 2 tadi kan. Sepatutnya bila kita tak ingat, kita jangan tulis apa-apa je. Jangan skip ke atas kan. Jadi kita biarkan je. Jadi kita akan dapat 1 je langkah. Okey, untuk keadaan keempat, langkah 1 kita tak tulis. Terus 2, 3, 4, 5. Jadi semua tak ada markah. Okey? Untuk keadaan kelima, langkah 1 betul, langkah 3 salah. Ni terbalik. 3 dengan 2 terbalik kan. Langkah 2 sepatutnya sini 2, sini 3. Tapi kita tulis sini 2, sini 3, 4, 5. Jadi kita akan hilang markah untuk langkah ketiga dengan langkah kedua. Okey, jadi ini adalah bagaimana panduan, bagaimana proses tadi. Okey. Jadi kita dah sampai dekat akhir dah segmen kita ni kan. Jadi cikgu merumuskan balik semula bagaimana cikgu boleh memberikan tips pembelajaran kepada kamu bagaimana mendapatkan markah yang maksimum untuk pengajian perniagaan kertas 3 ini. Yang pertama sekali kena buat perancangan. Okey. Yang kedua, menjawab mengikut kehendak dan juga kata kunci soalan. Jadi tadi cikgu dah sebutkan kata kunci soalan, dah tahu kan apa tu kehendak soalan. Jadi sebab tu kena menguasai silibus mata pelajaran tu tadi. Yang ketiga, menjawab kedua-dua bahagian. Mira dah tanya soalan tadi kan, kena jawab dua-dua. Kalau tidak, jawab satu saja tak mencukupi markah untuk dapat A. Tidak mengulang fakta ketika menulis huraian bermakna
Kalau perkataan fakta itu kita tak ulang dalam huraian. Okey, kalau tadi fakta kreatif, so kita tak ulang kreatif sekali lagi. Kita perlu mendefinisikan. Okey, dan memberikan huraian yang lengkap berserta contoh mengikut wajaran markah. Okey. Ini apakah tindakan calon yang boleh calon orang kata gunakan dalam sesi pembelajaran. Elakkan kebersediaan untuk menghadapi peperiksaan pada saat akhir. Okey, yang kedua, calon perlu mengingat fakta tadi. Kena ingat fakta setiap topik. Yang ketiga, perlu memahami setiap konsep bagi fakta yang telah diingati tadi. Dan tahu cara untuk jawab soalan esei struktur, esei kajian kes, esei konsep. Dan yang akhir sekali, mesti bijak urus masa dalam Dewan Peperiksaan supaya kita tak terkurang, orang kata tak cukup masa untuk jawab kan. Betul. Okey, jadi itulah dia. Nampak? Okey, marilah kita membina sejarah kejayaan bersama. Okay. Marilah kita terima membina kasih. sejarah kejayaan bersama. Terima kasih Cikgu Azmatun atas perkongsian ilmu yang sangat banyak dan juga tip yang banyak daripada Cikgu kepada pelajar-pelajar ataupun calon STPM khususnya yang mengambil mata pelajaran pengajian perniagaan kertas 3 ini. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Sama-sama, atas Mira. perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih Ya. juga kepada semua calon STPM yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Diharapkan segala ilmu yang Cikgu beri ini memberi manfaat kepada anda, terutama sekali ketika anda menjawab di dalam Dewan Peperiksaan. Kita jumpa lagi Cikgu. Ya, InsyaAllah. Mira, terima kasih. Kita jumpa lagi kepada semua hanya di slot Sukses STPM 2021. Assalamualaikum dan salam sejahtera.